Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Jun bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Tajaan JPA bagi bidang perubatan, pergigian dan farmasi diteruskan. Juga mayat bayi ditemukan terapung di laut. Mayat bayi masih belum dikenal pasti jantina ditemukan terapung di sebuah perkampungan atas air di Kota Kinabalu semalam. Mayat bayi berkenaan ditemukan pada pukul 6.30 petang oleh penduduk kampung yang melalui jambatan kayu di kampung berkenaan sebelum menghubungi pihak polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintendent Kalsom Idris dalam satu kenyataan hari ini berkata, sebaik menerima laporan mengenai penemuan mayat bayi terbabit, sepasukan polis digerakkan ke lokasi kejadian untuk siasatan. Siasatan awal mendapati bayi itu dibuang ke laut selepas dilahirkan. Namun setakat ini belum ada sebarang maklumat lanjut mengenai kejadian itu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu atau Balai Polis berhampiran bagi membantu siasatan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan meneliti isu ketidakhadiran lebih 14,000 calon baru Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 dalam peperiksaan itu tahun lalu. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya sedang meneliti data ketidakhadiran calon sekaligus mencari mekanisme sewajarnya bagi menyelesaikan masalah tersebut. KPM sedang meneliti faktor-faktor ini supaya kita dapat kenal pasti dan membuat intervensi yang sewajarnya untuk memastikan kehadiran itu lebih baik pada tahun-tahun akan datang. Saya fikir banyak faktor. Dia bukan ada dan ia pastilah faktor yang begitu mendesak sehingga dia tidak dapat hadir untuk mengambil peperiksaan tersebut. Jadi ia perlukan penelitian. Beliau berkata demikian kepada media dalam lawatan ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Kiat Hua di Jalan Kuala Kedah hari ini. Media tempatan melaporkan seramai 14,858 atau 3.8% daripada 388,832 calon baharu SPM 2022 dan mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran tidak hadir menduduki peperiksaan itu. Berdasarkan analisis KPM, calon tidak hadir peperiksaan tahun lepas bertambah berbanding calon SPM 2021 yang merekodkan 10,681 atau 2.7% calon tidak hadir daripada keseluruhan 392,837 calon berdaftar. Ranking sekolah terbaik dalam peperiksaan awam bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan prestasi sesebuah sekolah. Setiausaha Kluster Pendidikan dan Modal Insan, Majlis Profesor Negara Dr. Anwar Ahmad berpandangan penilaian yang lebih luas adalah penting untuk memastikan sekolah yang dipilih adalah yang terbaik. Ia termasuk akademik yang ditawarkan, perkembangan emosi guru dan murid, jasmani, sasiah serta moral. Pemilihan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita bukan hanya berteraskan kepada SPM sahaja, tetapi juga ia mestilah diteraskan kepada apakah yang boleh ditawarkan oleh sekolah itu dari segi akademiknya, dari segi perkembangan emosinya, perkembangan jasmaninya dan juga dari segi perkembangan sasiah dan juga moralnya. Jadi kita harus bijaklah dalam membuat pilihan yang terbaik untuk sekolah anak-anak kita. Selain itu, kemudahan infrastruktur sekolah yang lengkap dan perkembangan teknologi dalam proses perolehan pembelajaran antara aspek lain yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni dan cemerlang. Misalnya, ada sekolah yang mempunyai dewan yang besar untuk anak-anak kita melakukan aktiviti. Ada sekolah yang mempunyai bilik kelas ataupun bilik darjah yang selesa untuk anak-anak kita. Ada sekolah yang mempunyai bilik guru yang baik untuk guru-guru sehingga kan kesejahteraan guru-guru ini akan melimpah kepada cara mereka menguruskan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru yang gembira pastinya akan menyediakan satu pembelajaran yang akan menyeronokkan dan menggembirakan murid-murid kita.
Selain itu, menurutnya, keseimbangan pencapaian kokurikulum dan kebudayaan yang selari dengan pencapaian akademi pelajar yang cemerlang juga adalah penting. Lokasi sekolah yang berhampiran tempat tinggal dan tempat kerja juga antara faktor yang berperanan dalam menyumbang kepada kestabilan emosi ibu bapa dan anak-anak. Beliau bagaimanapun turut memahami situasi ibu bapa yang menilai institusi pendidikan di negara ini berdasarkan keputusan peperiksaan cemerlang sebagai kayu ukur dalam memilih pusat pendidikan anak-anak. Kita tidak boleh melihat pilihan ibu bapa ini sebagai satu tindakan yang tidak tepat. Kerana memang dalam sistem pendidikan negara kita yang begitu memberi kepentingan yang besar kepada sistem peperiksaan, mahu tidak mahu ibu bapa akan mengambil itu sebagai satu isyarat untuk mereka membuat pilihan kepada pendidikan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka juga akan mendapat kejayaan cemerlang. Semalam media melaporkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menasihatkan ibu bapa supaya tidak mudah terpengaruh dengan ranking bagi mengukur prestasi antara sekolah berdasarkan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 seperti mana tular di media sosial baru-baru ini. Kerajaan akan meneruskan penajaan pelajar dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan meneruskan penajaan tersebut adalah berdasarkan situasi semasa negara yang masih memerlukan tenaga kerja dari bidang berkenaan. Tetapi sejak itu, minggu lalu, saya ada perjumpaan khas dengan JPA. Dan mereka mengatakan itu dasar yang sedia ada, dasar yang lalu. Dan saya telah minta supaya ini dikaji semula berdasarkan unjuran kita, keperluan sektor perubatan, pergigian dan farmasi itu masih ada. Jadi maknanya program beasiswa JPA untuk sektor ini akan diteruskan. Datuk Seri Anwar berkata demikian bagi menjawab soalan salah seorang peserta program Temu Anwar di USM yang juga mahasiswa USM berhubung keputusan kerajaan menghentikan penajaan JPA dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi. Berikutan kajian Kementerian Kesihatan KKM mendapati bekalan pegawai perubatan akan mengalami kebanjiran mulai tahun 2026 hingga 2030. Beliau sebelum itu hadir program Temu Anwar di USM di Dewan Said Putra Universiti Sains Malaysia USM Georgetown hari ini. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dilaporkan berkata KKM sedang mengadakan perbincangan semula bersama JPA berhubung langkah menghentikan tajaan itu dan akan mengkaji semula keputusan yang dibuat berlandaskan kajian pada tahun 2019 memandangkan terdapat beberapa perubahan baharu khususnya pasca COVID-19. Bekalan lembu untuk tujuan ibadah korban mencukupi. Itu jaminan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menjelang Aidiladha tidak lama lagi. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang rungutan berhubung isu kekurangan bekalan lembu untuk ibadah korban. Malah harga lembu juga tidak terlalu tinggi walaupun ia tidak menentu. Setakat ini tak ada rungutan. Sebab lembu korban setakat kita tinjau dia mencukupi pada tahun ini dan harganya tidaklah melambung tinggi sangat. Lembu berada dalam keadaan bukan kata selesa tapi insya-Allah mencukupi. Kadar harga menjelang dia harga ni dia selalunya fluctuate lah. Dia ikut bekalan. Kita tahu sekarang ni ternakan dari luar banyak masuk daripada Burma dan Thailand. Kos untuk bawa daripada sana itu yang harga tu menjadi agak tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat tinjauan sayur-sayuran dan buah-buahan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung. Turut hadir pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Kelantan,
Wan Faizatul Aniza Ismayatim. Mengulas mengenai tinjauannya itu, Muhammad berkata harga sayur dan buah-buahan di pasar berkenaan lebih murah berbanding di negeri lain. Ini kerana 40% sayur-sayuran serta buah-buahan di RTC Tunjung itu datang dari Thailand yang menyebabkan harga lebih murah berbanding negeri lain. Beliau berharap agar RTC tersebut dapat menyediakan bekalan makanan yang berterusan dan peniaga tidak menaikkan harga barangan secara mendadak. Harga sotong tempatan lebih mahal daripada sotong yang diimport. Itu rungutan rata-rata penjual dan pembeli dalam tinjauan di Pasar Datuk Keramat pagi tadi. Mereka hairan mengapa harga sotong tempatan tetap dijual pada harga tinggi sedangkan bekalan sotong begitu banyak ketika ini. Tinjauan di Pasar Keramat pagi tadi menunjukkan pembekal makanan laut tempatan menjual harga sotong tempatan pada lingkungan harga RM30 hingga RM40 sekilogram. Ia jauh lebih mahal berbanding sotong import yang dijual pada harga RM25 sekilogram. Tempatan kita mahal, tapi bila luar masuk, murah. Indonesia masuk, Thailand masuk, murah. Tapi kita punya memang mahal. Jangan cakap orang nak beli, kita nak jual pun tak berani. Modal terlalu tinggi. Peniaga turut menyatakan harga jualan sotong tidak menentu dan ia bergantung kepada bekalan sotong di pasaran semasa. Stok sekarang ni harga dia memang berubah-ubah lah sikit. Dia tak ada harga semasa tetap dia. Ada masa 40 lebih per ada sekilo. Ada masa sampai 35 per ada sekilo. Macam tu lah dia semasa lah. Susah tu tak juga. Kalau ada time susah tu susah lah. Time, kalau macam sekarang ni ada lah tapi harga lah tak menentu. Sementara itu, seorang pengunjung pasar menyatakan dengan bekalan sotong tempatan yang tinggi di pasaran sekarang, harga jualan sotong sepatutnya lebih rendah. Harga hari ini kalau tengok daripada segi supply yang banyak memang patut lebih murah lah daripada harga sebelum ni lah, yang mana supply dia dia punya supply dia kurang dan harga dia tinggi. Itu berpatutan lah, memang semua faham kan, tetapi bila dia punya supply banyak tapi harga dia hanya pengurangan harga tu agak rendah sikit, so ramai yang akan mempertikaikan lah. Justru beliau berharap harga jualan hasil laut segar perlu dipantau pihak berkuasa agar tiada permainan harga sama ada daripada pembekal maupun peniaga. Baik, laporan dari Tanah Suci selepas ini. Masih bersama berita Al-Hijrah, poster yang mengaitkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mukhtar dengan sebuah syarikat pelaburan saham seperti yang tular di media sosial adalah palsu. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai sebarang iklan palsu itu dalam apa jua platform. Setiausaha akhbar kepada Muhammad Naim, Mazlina Ismail dalam satu kenyataan hari ini menafikan Datuk Dr. Muhammad Naim terlibat atau mempunyai apa-apa kaitan dengan syarikat pelaburan saham seperti yang tular di media sosial menerusi poster palsu berkenaan. Menurut beliau, pihak berkenaan telah menggunakan gambar menteri itu tanpa keizinan. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai sebarang iklan palsu tersebut. Orang ramai juga dinasihati agar sentiasa membuat semakan kesahihan apa-apa iklan atau promosi sebelum memberi maklumat lanjut dan laporkan segera kepada polis atau 997 National Response Scam Center NSRC sekiranya mengesyaki wujud penipuan. 315 jemaah haji daripada 9 maktab dipilih untuk menjadi sahabat maktab atau sukarelawan yang akan membantu dan memberi khidmat kepada para tetamu Allah yang lain. Kesemua nama sukarelawan itu diumumkan Ketua Rombongan Haji 1444 Hijrah Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dalam majlis pelantikan sahabat maktab di Hotel Al-Fajr, Makkah. Laporannya bersama Sadiq Hakim Azman dan jurukamera Nur Imran Nordin dari Makkah Al-Mukarramah. Menurut Datuk Seri Said Saleh, kriteria diperlukan sebagai sahabat maktab termasuklah kemampuan fizikal sihat, bermotivasi dan berketerampilan serta dapat berkomunikasi dengan baik supaya sedia membantu dan bekerjasama dengan petugas haji.
berganding bahu untuk membantu memberi khidmat kepada setiap 3,000 orang para jemaah haji di setiap maktab, dan terutama sekali semasa operasi masyair, dan juga jika berlaku bencana ataupun kecemasan, dan juga untuk membantu para warga MAS. Sejak 2006, operasi Haji Tanah Suci membuka ruang kepada jemaah yang layak menjadi sukarelawan dengan pecahan kategori antaranya sahabat hujaj, sahabat ibadah dan sahabat medik. Tambah Datuk Seri Said Saleh, program Sahabat Maktab berinisiatif membantu dalam musim haji, terutama pada operasi masyair dan jika terdapat bencana atau kecemasan. Selain itu, Sahabat Maktab menjadi perantara antara TH dan jemaah haji. Segala maklumat daripada tabung haji serta maklum balas jemaah dapat dikongsi. Dalam pada itu, Sahabat Maktab yang baru dilantik teruja dapat berkhidmat dan membantu para jemaah haji yang lain. Saya harap saya dapat menjadi sahabat maktab yang membantu tabung haji, yang boleh membantu jemaah-jemaah lain, terutamanya jemaah-jemaah tua, terutamanya sebab dalam profession saya pun saya memang bekerja sebagai seorang jawat di bahagian geriatrik yang ward orang tua lah. So memang ni salah satu peluang saya lah untuk membantu jemaah-jemaah Malaysia. Semoga jemaah dan semua daripada serata dunia insya-Allah dapat haji yang mabrur. Dengan pertolongan kami insya-Allah akan lebih mudah untuk diorang beribadat insya-Allah. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Nur Imran Nordin untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, selaras dengan tradisi persiapan musim haji, bahagian bawah kiswah iaitu kain hitam yang menutupi Kaabah di Mekah dinaikkan kira-kira 3 meter pada Sabtu, manakala kawasan di bawahnya ditutup dengan kain kapas putih. Hadir menyaksikan proses menaikkan kiswah, Presiden Umum untuk Hal Ehwal Dua Masjid Suci Dr. Abdul Rahman Al-Sudais. Menurut laporan Saudi Press Agency, prosedur yang sama diulang setiap tahun sebelum musim haji untuk melindungi dan memelihara kebersihan kiswah. Ini kerana sesetengah jemaah menyentuhnya ketika mengelilingi Kaabah. Setiap tahun pada hari ke-9 bulan Islam Zulhijjah, kain sutra hitam ditanggalkan dan disarungkan kiswah baharu. Baik, kawalan keselamatan lemah dan pengasuh tidak bertauliah. Itu antara risiko yang perlu ditanggung oleh ibu bapa yang menghantar anak mereka ke taman asuhan kanak-kanak atau taska tidak berdaftar. Keadaan itu dibimbangi akan menjejaskan perkembangan kanak-kanak seperti kelewatan bertutur dan membaca, kurang kemahiran sosio-emosi dan lain-lain. Kebimbangan itu disuarakan pengusaha taska berdaftar yang ditemui di Konvensyen Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 2023. Menurut mereka, pendidikan awal kanak-kanak tidak boleh dipandang ringan kerana ia memerlukan perhatian yang lebih teliti. Jadi kita tak tahu setakat mana development anak-anak. So contohnya kalau kita hantar ke tempat yang dia tak tahu macam mana nak buat aktiviti dengan anak-anak, so setiap hari buka TV. So buka TV tu senang untuk dia jaga. Tapi dari segi development, language, dari segi physical development tak improve. So akan ada masalah speech delay. Selain pengasuh atau guru tidak bertauliah, faktor keselamatan juga menjadi kerisauan. Ini kerana premis yang beroperasi secara tidak sah tidak dikawal selia oleh PBT. Semuanya terlatih dan kita ada guide-guide dia. Maksudnya ada peraturan-peraturan yang kita perlu patuhi dan taska berdaftar memang akan liaise dengan agensi-agensi yang terlibatlah, sama ada bomba, kesihatan, PBT, maksudnya dalam kawasan bandar lah. Jadi saya sarankan pada ibu bapa kalau nak hantar taska, cek dulu sama ada taska tu berdaftar atau tak. Boleh cek kat directory JKM juga ada listing senarai-senarai taska yang berdaftar. Justru, para pengusaha taska menyeru agar ibu bapa menghantar anak-anak ke taska yang diiktiraf Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Senarai taska berdaftar boleh diakses melalui laman sesawang rasmi JKM sebagai rujukan ibu bapa sebelum menghantar anak-anak ke pusat asuhan. Baru-baru ini, Menteri Pembangunan Wanita dan Kemajuan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 1,080 taska tidak berdaftar di Malaysia dan keadaan itu menimbulkan kebimbangan pihaknya.
Terpengaruh dengan iklan kerja kosong di media sosial yang menawarkan gaji lumayan di luar negara menjadi antara faktor terdapat rakyat Malaysia yang pergi bekerja di negara terbabit sehingga terperangkap di sana. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ahli keluarga atau ibu bapa mereka akan melaporkan kepada pihak polis berhubung kehilangan anak mereka atau meminta bantuan supaya anak mereka diselamatkan setelah mangsa berada di luar negara. Memetik bernama Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, mereka yang terperangkap lazimnya ditawarkan bekerja di luar negara dengan upah yang lumayan, tempat tinggal selesa selain tambang kapal terbang diberikan. Namun apabila tiba di negara terbabit, mereka mendapati keadaan mereka lalui tidak sama seperti mereka diberitahu. Menurut beliau, daripada situlah kemudiannya ada yang sempat menghubungi pihak polis. Semalam, media melaporkan ibu kepada Chong Sum Yi, 22 tahun, wanita Malaysia yang disyaki hilang di Chiang Mai, Thailand, tidak mempercayai video anaknya itu, mendakwa dirinya selamat dan sihat. Ibu wanita itu, Chi Choi Won, 50 tahun, dipetik sebagai berkata, ini kerana akaun Facebook yang menggunakan nama Mo Ai yang memuat naik rakaman video anaknya berkenaan tidak dikenali dan dipercayai ia adalah akaun baharu dibuat. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata pihaknya menyerahkan kepada polis untuk menyiasat tentang kes kehilangan wanita itu dan setakat ini beliau belum menerima maklumat perkembangan semasa mengenai kes berkenaan. Hujan lebat dan ribut ragut 28 nyawa. Hujan lebat yang membadai beberapa kawasan di barat laut Pakistan telah mengorbankan 28 nyawa. Antara kawasan yang terjejas ialah Banu, Laki Marwat dan daerah Karak. Turut dilaporkan lebih 140 orang mengalami kecederaan ekoran pokok tumbang ke arah menara transmisi elektrik. Lebih 60 kediaman penduduk juga musnah. Mangsa yang mengalami kecederaan diberikan bantuan kecemasan. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif berduka cita atas kehilangan puluhan nyawa dalam tragedi itu. Beliau turut menggesa pihak berkuasa untuk meningkatkan lagi operasi bantuan bagi mangsa dan kawasan terjejas selain mengarahkan pegawainya untuk bersiap siaga ekoran taufan Biparjoy dengan kelajuan 150 km sejam bakal menghampiri tidak lama lagi. Jumlah kematian dijangka meningkat. Seorang maut manakala 3 lagi cedera dalam kejadian tembakan di selatan Stockholm. Insiden terbaru itu menjadikan jumlah mangsa yang terbunuh dan cedera akibat keganasan senjata api di ibu kota Sweden itu seramai 7 orang dalam tempoh kurang 24 jam. Mangsa yang meninggal dunia akibat luka tembakan itu merupakan remaja lelaki berusia 15 tahun. Manakala 3 mangsa yang cedera iaitu 2 lelaki dan seorang wanita masing-masing berusia 15, 45 dan 65 tahun telah dibawa ke hospital. Polis bergegas ke lokasi sejurus menerima maklumat berhubung kejadian itu dan menemui 2 daripada 4 mangsa itu dengan kesan tembakan. Manakala 2 lagi ditemui cedera tidak jauh dari lokasi pertama ditemui. Bagaimanapun, 2 lelaki telah ditangkap selepas polis berjaya mengejar kereta dinaiki suspek di selatan Stockholm hanya kurang 1 jam selepas insiden itu berlaku. Sehari sebelum itu, 3 individu lagi dilapor cedera dalam 2 tembakan berasingan di Stockholm. Sweden bergelut untuk mengekang lonjakan kes tembakan dan pengeboman dalam beberapa tahun kebelakangan ini ketika jenayah perdagangan dadah narkotik mencetuskan keganasan. Berdasarkan data polis, tahun lalu negara itu merekodkan 391 tembakan dengan 62 kematian iaitu meningkat daripada 45 orang pada tahun sebelumnya. Beberapa individu dilapor terbunuh dalam serangan di 2 ibu pejabat polis di kawasan Tanah Tinggi, Tengah Vietnam awal pagi tadi. Serangan itu berlaku di ibu pejabat polis di daerah Ye Tiu dan Yak Tur.
Bagaimanapun, 6 suspek yang disyaki mempunyai kaitan dengan kejadian di wilayah Daklak itu berjaya ditahan. Pasukan penyiasat masih memburu beberapa suspek lain. Mangsa yang terkorban dan cedera dalam kejadian itu termasuk anggota polis dan orang awam, namun tidak dapat dipastikan jumlah mangsa yang tepat. Kawasan Tanah Tinggi Tengah Vietnam yang menempatkan beberapa etnik minoriti merupakan kawasan sensitif susulan timbul ketidakpuasan hati penduduk, khususnya membabitkan isu berkaitan hak tanah. Beberapa puak di kawasan itu secara kolektifnya dikenali sebagai Montauk Nyats, iaitu suku etnik yang mendiami kawasan Tanah Tinggi Tengah Vietnam atau dipanggil penduduk bukit. Mereka memihak kepada wilayah selatan yang disokong Amerika Syarikat ketika Perang Vietnam beberapa dekad lalu. Sesetengah pihak mahu kawasan berkenaan diberi kuasa autonomi, manakala sebahagian lagi yang menetap di luar negara mahu kemerdekaan diberikan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Globe Al-Hijrah menyusul 8.45 malam ini membawakan topik Malaysia-Indonesia Sahabat Sejati bersama penyampai Khadijah Faisal. Baik, saya Adi Rahman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.